Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang tugasan 2 iaitu penghasilan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Cikgu Muhammad Syahidania bin Muhammad Nafi 201134. Yang kedua adalah Cikgu Nur Syahidah binti Abdul Rahman 203989. Yang ketiga adalah Cikgu Won Jaslin 203995. Yang keempat adalah Cikgu Yip Liang Yong 203992. Inovasi yang telah kami ciptakan adalah Galaxy of Coordinates, di mana ianya melibatkan tema perkaitan dan algebra. Secara spesifiknya adalah tajuk 7.0 koordinat iaitu pada tingkatan 2. Di sini terdapat beberapa kepingan gambar bagi Galaxy of Coordinates. Jadi bagi Galaxy of Coordinates terdapat yang pertama adalah papan catas-catas yang terdiri daripada paksi X dan juga paksi Y serta gambar-gambar kartun ataupun stiker. Yang kedua adalah border nombor yang terdiri daripada nombor-nombor untuk mendapatkan koordinat. Yang ketiga adalah UFO card untuk digunakan oleh setiap pemain. Yang keempat adalah kad pop quiz yang mengandungi pelbagai soalan yang menyeluruh bagi tajuk koordinat. Yang kelima adalah hadiah untuk pelajar yang berjaya menjawab pop quiz inovasi ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam cikgu. Okey, jadi hari ini seperti yang cikgu dah janjikan pada kelas sebelum ini, kita akan bermain satu game untuk mengasah awak punya pengetahuan tentang topik 7 iaitu koordinat. Okey, jadi sebelum kita mula, cikgu nak explain sikitlah berkenaan peraturan dia. Okey, boleh? Boleh. Okey, so kalau seperti awak lihat, atas meja ni kita ada dua benda. Perasan tak? Okey, kita ada roda nombor dan yang ni adalah papan salaf kertas. Okey, jadi sebelum tu nama permainan ini adalah permainan Galaxy of Coordinates. Since kita punya topik nombor 7 adalah berkenaan dengan koordinat. Oh, topik kita belajar itu tu cikgu. Ya betul, topik yang itu. Bagus Syahir. Okey, jadi peraturan untuk game ni kita memerlukan 3 hingga 4 orang pemain. Okey, jadi awak semua ada 3 orang, so kita bolehlah main game ni. Okey, first, kalau awak lihat kita ada 4 penutup botol ni. So setiap pemain kena pilih satu karakter. So nanti awak boleh pilih salah satu karakter. Okay, so bila awak dah start, awak ready. First pemain, awak kena pusingkan roda nombor ni. Okay, so bila awak dah dapat nombor, awak kena pusing 2 kali. First nombor tu adalah koordinat X dan second pusingan adalah koordinat Y. Okay, so awak gerakkan penutup botol awak pada koordinat yang awak dapat. Okay, so sekarang ni seperti awak nampak, kita ada beberapa elemen pada kita punya salaf kertas. Nampak kan? Nampak. Okey, kita ada bintang, kita ada planet, kita ada roket. Okey, jadi setiap elemen ni membawa maksud yang berbeza. Okey, kalau untuk bintang, once awak punya penutup botol ni awak dekat bintang, jadi awak terus akan dapat ganjaran ataupun hadiah daripada saya. Okey, so seterusnya, kalau pula awak dapat planet. Okey, kalau awak dapat planet, awak perlu pilih satu soalan. Okey, if jawapan pada soalan awak tu adalah betul, awak akan dapat ganjaran. Tapi, if soalan awak tu salah, saya akan beri peluang untuk awak discuss dengan rakan-rakan awak. So, awak diberi satu chance je lah untuk discuss. Tapi, if awak dapat jawapan yang salah, saya akan bagi explanation tentang soalan tersebut. Okey, jelas? Jelas. Okey, bagus. Yang kedua adalah berkenaan dengan roket. Okey, jadi kalau penutup botol awak pada roket, awak perlu pilih 2 soalan. Tadi planet awak perlu pilih 1. Roket awak perlu pilih 2 soalan. So macam biasalah, kalau awak dapat dua betul, awak akan dapat ganjaran. Tapi kalau salah satu soalan ataupun 2 soalan yang awak dapat tu salah, saya akan bagi peluang lagi untuk awak bincang dengan rakan awak. Lepas tu kalau salah lagi, saya akan bagi explanation. Okey, jadi semua jelas dengan peraturan game? Jelas. Okey, jadi mari kita mula dengan permainan pertama. Okey, jadi siapa nak jadi pemain pertama? Saya. Okey, Jess, sekarang awak pusing roda nombor ni. Pada nombor negatif 3. Lagi satu. Negatif 1. Jadi awak punya dekat 3 negatif 1. Bintang. Yeay. Bintang. Okey, jadi Jess awak boleh pilih satu ganjaran. Okey, sama-sama. Seterusnya pemain kedua. Saya cikgu. Okey, awak pusing 2 kali. Jadi koordinat X awak dapat Negatif 3. negatif 3. Koordinat Y
Negatif 4. Negatif 4. Jadi kawan koordinat awak. Sini. Awak dapat planet. Jadi- Okey, awak boleh pilih satu soalan. Betul masa. Okey, titik terletak pada koordinat 4, 7. Betul kan cikgu? 4, 7. Betul, pandai. Ni pandai lah ni. Okey, jadi sebab awak betul, awak boleh pilih satu ganjaran. Tapi jadi cikgu. Boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, seterusnya pemain ketiga. Saya. Syakir. Okey. Dia pusing cikgu. Boleh, awak pusing dulu kali. Dapat 4. 5 cikgu. 4, 5. Cikgu, saya dapat roket. Oh, nampak roket. Okey, Syahil, awak boleh pilih dua soalan. 2 soalan Satu dulu, awak pilih satu. Awak bacakan. Okey. Tentukan titik tengah bagi pasangan titik C 50 dan titik D 10. Cikgu, saya kira dulu kan. Boleh, boleh, awak kira. Bagus, Syahil, guna formula yang saya dah ajar. Cikgu, saya dapat 30. Betul ke cikgu? Betul, good job. Okey. Yeay. So, Syahil kena pilih lagi satu soalan. Satu lagi ya. Betul, satu lagi. Amir berada di koordinat 22. Kemudian dia bergerak 2 unit memufuk dan 3 unit mencancap. Apakah koordinat tahu Amir? Macam mana ya? Cikgu, saya tak tahulah. Boleh tak saya nak bincang? Boleh? Jadi saya rasa jawapan ni adalah 0 negatif 1. Betul kan cikgu? 0-1. Ya. Oh, okey. Good job. Tapi jawapan awak kurang tepat. Alah. Okey, tak apa. Jadi sekarang boleh cikgu explain? Boleh. Saya nak pinjam ni, saya pinjam satu. Okey. Okey, cuba Syahil bacakan balik soalan Syahil. Amir berada di koordinat 22. Dua-dua. Okey, jadi mana dua-dua? 2. Kat Okey, sini betul. cikgu. Kat sini. Ni Amir kat sini sekarang. Okey. Kemudian dia bergerak 2 unit memufuk cikgu. Dua unit memufuk. Memufuk tu maksudnya dia bergerak secara menyimpang ke kiri. Ke kiri. Jadi dia bergerak 1, 2. Okey, seterusnya Dan 3 unit mencancang cikgu. 3 unit mencancang maksudnya dia bergerak ke atas. Oh. 3. So 1, 2, 3. Jadi sekarang Amir kat mana? Kat mana Air? 4, 5. 4, 5. 4, 5. Bagus semua. Yeay. Good job. Okey, so kita dah settle first round kita. Kita akan teruskan untuk round kedua dan round ketiga. Boleh? Boleh. Okey. Sekarang saya akan menentangkan proses pembangunan inovasi. Kami telah membahagikan kepada 5 langkah. Yang pertama ialah permulaan idea inovasi. Pada permulaan, Syahil mengkongsikan ideanya dan berbincang dengan kami. Selepas perbincangan, kami semua bersetuju untuk memilih topik ikatan 2, 47, koordinat dan membuat keputusan untuk mencipta satu permainan yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab kita memilih untuk mencipta satu permainan ialah pelajar dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan pelajar tidak akan rasa bosan semasa dalam kelas subjek matematik. Dengan itu, kita juga mengesahkan pelan dan bajet bagi inovasi ini serta menyenaraikan bahan dan peralatan yang diperlukan. Plan kami ialah mencipta satu papan serta charters dan koda nombor dengan menggunakan bahan kita semula. Dan bajet kami adalah sebanyak RM10. Langkah kedua ialah perancangan inovasi. Pada langkah ini, kami membincang berkenaan elemen-elemen kreatif yang dapat diaplikasikan dalam inovasi ini untuk menarik minat pelajar. Selain itu, kami juga mengenal pasti masalah yang dapat pada kumpulan kami. Masalah pertama ialah terdapat seorang ahli kumpulan, iaitu Jasmine, saya tinggal di luar kampus dan juga mempunyai kesulitan datang ke kampus. Masalah kedua ialah ahli kumpulan kita mengambil bahagian dalam berbagai aktiviti. Hal ini telah menyebabkan kami mempunyai kekangan masa untuk
berbincang kerana jadual kami yang padat. Oleh itu, kami telah mencari beberapa cara penyelesaian untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Untuk masalah pertama, saya telah berambil bahagian dalam menyediakan soalan yang akan digunakan dalam inovasi ini. Manakala ahli kumpulan lain, mereka mengambil bahagian dalam penghasilan papan serta cetus dan roda nombor. Bagi menyelesaikan masalah kedua, semua ahli kumpulan merancang masa dengan teliti bagi membolehkan pembuatan inovasi bersama-sama. Oleh itu, kami telah menggunakan masa amali STE 4480 pada minggu ke-7 dan ke-8 untuk menghasilkan inovasi ini. Langkah seterusnya ialah penciptaan inovasi. Kerja penghasilan inovasi ini dibahagikan kepada dua, iaitu menyediakan soalan bertajuk koordinat dan membuat papan serta cerdas dan roda nombor. Pada masa yang sama, ahli kumpulan juga bersedia untuk membeli dan mengumpul bahan dan peralatan yang diperlukan. Selepas semua bahan dikumpulkan, kami mula menghasilkan inovasi kami. Pelaksanaan inovasi yang merupakan langkah yang keempat. Setelah papan serta cerdas dan roda nombor disiapkan, kami mula menyediakan manual inovasi. Pada masa yang sama, kami juga cuba bermain supaya dapat mengenal pasti masalah yang ada dalam inovasi ini. Jadi, pada langkah ini, kami mendapati bahawa soalan yang disediakan tidak mencukupi dan kertas soalan terlalu kecil yang menyebabkan kesukaran membaca soalan dengan jelas. Oleh itu, kami membagikan inovasi dan manual sebagai penambahbaikan. Langkah terakhir ialah penyebaran inovasi. Selain kami sendiri cuba bermain, kami juga mengajak rakan-rakan di sekeliling untuk bermain bersama-sama. Mereka juga memberi maklum balas kepada kami. Mereka memberitahu bahawa kertas planet di atas papan serta cerdas terlalu kecil dan kekurangan jenis bentuk di atas papan serta cerdas. Jadi mereka mencarankan untuk memperbagaikan jenis elemen yang berbeza. Selepas itu, kami juga membagi inovasi dan manual kami sekali lagi sebagai penambahbaikan. Ini adalah kelima-lima langkah untuk proses pembangunan inovasi kami. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi saya akan meneruskan perbentangan dengan membentangkan bahan dan peralatan. Okey, jadi seperti yang kita lihat, bahan yang digunakan bagi inovasi ini adalah kertas warna, kertas A4, kad manila, kotak terpakai dan juga penutup botol. Manakala bagi peralatan pula adalah gunting, pisau, pita pelekat, pita ganda, mesin cetak dan hot glue gun. Okey. Seterusnya, bagi kos inovasi pula, kami telah mengeluarkan belanja sebanyak RM6.10 sahaja, di mana kertas warna sebanyak 70 sen, kad manila sebanyak RM1 dan hot glue gun sebanyak RM4.40. Okey, seterusnya adalah pada kelebihan inovasi. Jadi kami telah menyenaraikan sebanyak 5 kelebihan bagi inovasi yang kami telah bina, iaitu pertamanya adalah inovasi yang mempunyai elemen kreatif dan berwarna-warni, dapat menarik minat pelajar untuk belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, di mana seperti yang kita lihat pada papan serta kertas ataupun pada roda nombor sendiri telah menggunakan pelbagai kertas warna-warni yang dapat menarik perhatian pelajar. Okey, seterusnya adalah melibatkan komunikasi dua hala dan perbincangan antara murid dengan murid lain dapat membantu perkembangan kognitif. Okey, di mana kemahiran kognitif adalah kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat dan memahami. Ia melibatkan aktiviti mental kanak-kanak seperti mengingati rumus dan lain-lain. Okey,
Kelebihan ketiga adalah mewujudkan elemen peneguhan dengan memberi ganjaran kepada murid. Okey, melalui penunggahan positif seperti ganjaran dan hadiah, pemikiran kreatif dapat dicana dalam kalangan pelajar. Okey, kelebihan yang keempat adalah galakkan dalam interaksi bersama rakan secara positif dan mengambil giliran. Okey, jadi dalam inovasi yang kami telah keluarkan ataupun dalam permainan ini, pelajar diminta untuk mengambil giliran dan untuk berinteraksi antara pelajar untuk perbincangan dalam menyelesaikan setiap soalan yang diterima. Okey, dan yang terakhir adalah menggunakan bahan kitab semula, di mana ianya dapat membantu pengurangan bahan buangan dan mengurangkan pembaziran penggunaan sumber semula jadi. Seterusnya saya akan sambung dengan kekurangan inovasi. Jadi kekurangan yang pertama adalah satu inovasi hanya terhad kepada 4 pelajar sahaja pada satu masa. Hal ini demikian kerana karakter yang kami sediakan adalah sebanyak 4. Jadi pada masa akan datang, inovasi ini boleh ditambah baikkan dengan menambah bilangan karakter supaya lebih ramai pelajar boleh bermain inovasi ini. Kekurangan yang kedua adalah soalan yang disediakan dalam satu bahasa sahaja iaitu bahasa Melayu. Jadi pada masa akan datang, kami boleh menyediakan soalan dalam 2 bahasa supaya lebih banyak kelas boleh bermain kerana terdapat sesetengah sekolah yang mempunyai kelas yang mengajar dalam bahasa Inggeris. Yang ketiga adalah terdapat gambar yang ada dalam kertas soalan kurang jelas atau terlalu kecil. Jadi penambahbaikan untuk kekurangan ini adalah kami haruslah memastikan setiap gambar yang terletak dalam kertas soalan adalah jelas supaya tidak menyusahkan pelajar untuk membaca nombor yang terdapat dalam gambar tersebut. Yang terakhir adalah kekurangan koordinat pada papan SATA KTEX. Jadi pada inovasi ini, terdapat 9 nombor pada pasti X dan 11 nombor pada pasti Y. Jadi pada masa akan datang, kami boleh menambah nombor di pasti X dan pasti Y supaya lebih banyak koordinat dapat wujud dalam papan SATA KTEX ini. Yang terakhir adalah berkaitan dengan cabaran. Cabaran pertama yang kami hadapi adalah pelajar yang tinggal di luar kampus mempunyai kesulitan untuk datang ke kampus. Ini adalah berkaitan dengan JES yang tinggal di luar kampus mempunyai masalah pengangkutan untuk datang ke kampus untuk bersama-sama kita menghasilkan produk inovasi ini. Cabaran yang kedua adalah cabaran dalam pembahagian tugasan serta pelaksanaan komitmen secara adil dan saksama. Cabaran yang terakhir yang kami hadapi dalam penghasilan inovasi ini adalah kekangan masa untuk berbincang kerana jadual yang padat. Hal ini demikian kerana setiap ahli kumpulan sibuk dengan aktiviti masing-masing seperti jawatan di kolej, pelibatan dalam pertandingan skor dan lain-lain. Jadi ini merupakan cabaran, ketiga-tiga cabaran yang kami hadapi dalam penghasilan inovasi ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.